Kita akan sambung dengan bahagian kedua, iaitu faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. So kalau kita lihat kepada faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas, dalam bahagian ni kita akan belajar 4 faktor. Faktor pertama yang kita belajar hari ini adalah saiz bahan tindak balas. Okey, saiz bahan tindak balas. Lepas tu ada faktor kepekatan, dan seterusnya faktor suhu, dan akhir sekali faktor mangkin. So kita akan lihat kepada 4 faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Mula-mula kita lihat kepada faktor saiz bahan. Baik, untuk tindak balas ni ataupun faktor ni, kita akan lihat kepada tindak balas antara asid hidroklorik cair dengan ketulan mama. So asid hidroklorik bila bertindak balas dengan ketulan mama, asid hidroklorik tindak balas ketulan mama kalsium karbonat, maka dia akan bebaskan kalsium klorida campur dengan air campur dengan karbon dioksida. So kalau seimbangkan, so kita akan gunakan pembebasan atau isi padu gas karbon dioksida untuk pengukuran kadar tindak balas. So untuk tindak balas ataupun eksperimen pertama, kita akan guna ketulan mama bersaiz besar. Saiz dia agak besar. Lepas tu kita akan buat sekali lagi dengan eksperimen gunakan ketulan mama yang bersaiz kecil. Kadang-kadang kita akan panggil sebagai cebisan ketulan mama. So untuk eksperimen ni, biasanya kita akan timbang 6 gram ketulan mama yang kita mula dengan saiz besar, dan kita masuk ke dalam kelalang kun. Selepas tu kita isikan buret dengan air dan terbalikkan dalam satu buah besen. Yang ini untuk mencatatkan isi padu gas karbon dioksida yang dibebaskan. So buret tu diapit dengan kaki retot di dalam besen. Lepas tu kita akan masukkan asid hidroklorik kepekatan 0.2 mol di m3. Kita sukat dengan silinder penyukat dan kita tuang ke dalam kelalang kun yang mempunyai kalsium karbonat. So terus kita mulakan jam randik, dan bacaan buret dicatat dalam setiap 30 saat ataupun setengah minit. Dan eksperimen ini kalau kita jalankan, katakan kita mula dengan bacaan buret mula-mula 50. Selepas 30 saat, bacaan buret akan menjadi 41 sebab gas karbon dioksida telah dibebaskan. Kalau 50 tolak 41 bermakna gas karbon dioksida dibebaskan adalah 9 cm3. Dan selepas 1 minit ataupun 60 saat, bacaan buret adalah 35 cm3. Okey. So semakin lama dia akan semakin menurun sebab gas karbon dioksida dibebaskan. So kalau kita ambil 50 tolak dengan 35, maka kita akan dapat 15 cm3 telah dibebaskan. Dan seterusnya kita akan buat sampailah tindak balas lengkap. Tindak balas lengkap makna kita tidak ada pertambahan lagi isi padu gas karbon dioksida dibebaskan. Dan kita akan ulang eksperimen ini dengan ketulan mama yang kecil atau kita panggil cebisan. Dan kita dapati bahawa kalau kita lihat bandingkan dengan isi padu gas karbon dioksida yang dibebaskan, untuk 30 saat yang pertama untuk ketulan besar dibebaskan 9, untuk cebisan ataupun ketulan kecil kita dapati dia bebaskan 21 cm3, lebih cepat. So kalau kita bandingkan graf ketulan besar dengan ketulan mama yang kecil ni, kita dapati bahawa graf untuk besar adalah melengkung, dia tidak begitu curam, tapi yang ketulan mama kecil, graf tu lebih curam, dan dia habis pada masa yang sangat singkat, iaitu dalam 1,5 minit sudah mencapai isi padu maksimum karbon dioksida. Berbanding dengan ketulan besar perlu 4 minit baru kita dapat isi padu maksimum, ya. So makna ketulan tu mengambil masa yang lebih panjang, ketulan mama kecil mengambil masa yang lebih singkat. So kesimpulan dia, kalau kita baca kesimpulan ni, isi padu gas karbon dioksida yang dikumpulkan di kedua-dua eksperimen adalah sama, sebab bahan tindak balas yang kita gunakan
dalam kedua-dua eksperimen adalah sama. So dia akan capai tahap maksimum yang kita kata sama. Okey, mereka sama, tapi ini akan capai lebih cepat. Yang ketulan besar akan capai dengan lebih lambat sedikit. So yang kedua, tindak balas ketulan mama kecil mengambil masa hanya 1.5 minit untuk lengkap, manakala tindak balas ketulan mama besar perlu 4 minit. So kesimpulan dia, kita lihat kesimpulan, semakin kecil saiz bahan tindak balas, semakin tinggi kadar tindak balas. Semakin besar jumlah luas permukaan bahan tindak balas, semakin tinggi kadar tindak balas. So kita lihat kepada maksud ini, kita lihat kepada contoh ni ataupun nota ni. So kalau kita bandingkan ketulan besar, bermakna ketulan besar mama ni, kalsium karbonat ni, makna dia kita hanya ada luas permukaan yang kita kata lebih kecil, yang boleh bertindak balas dengan katakan asid hidroklorik yang kecil ni. So luas permukaan dia adalah kecil, luas permukaan kecil. Okey, luas permukaan kecil kalau ketulan tu ketulan yang besar, ketulan besar. Dan kalau kita hancurkan ketulan besar tu kepada ketulan yang lebih kecil, kita dapati bahawa actually luas permukaan dia bertambah. Luas permukaan sekarang, kalau ketulan yang kecil, apa yang berlaku adalah luas permukaan adalah lebih besar. Bila kita luas permukaan, kita biasa guna perkataan jumlah. Jumlah luas permukaan adalah lebih besar. So macam mana jumlah luas permukaan lebih besar? Kita lihat kepada contoh ni. Okey, contoh ni kalau kita lihat kepada katakan satu hablo yang mempunyai 2 cm iaitu tinggi, lebar dan panjang, didapati bahawa jumlah luas permukaan kita ada satu permukaan 4, dan kita ada, kalau dalam satu cube kita ada 6 permukaan. So 6 kali 4, jumlah luas permukaan kita dapat 20 cm persegi. Berbanding dengan kalau kita katakan kita potong lebih kecil, bermakna jadi 2 blok. Kita lihat kepada jumlah luas permukaan. Jumlah luas permukaan sini adalah 2, sini adalah 4, atas ni juga 2. Bermakna jumlah luas permukaan di sini untuk blok yang pertama ni adalah 8 kali 2, 16 dengan blok kedua juga 16. So jumlah permukaan sekarang jadi 32 berbanding dengan 24. Kalau kita potong lebih kecil, bermakna ini adalah 1, 2, 1. So ini adalah 2, ini 1, ini 2. So jumlah luas permukaan di sini adalah 5 kali 2, sebab ada 2 permukaan jadi 10. So satu ketul ni ada 10 cm3. Kita ada 4 ketul. So 4 darab 10, jumlah luas permukaan adalah 40 cm3 persegi. So kalau kita lihat kepada kiraan, jumlah luas permukaan untuk ketulan besar hanya 24 saja. Dan kalau kita potong kepada 4 bahagian yang lebih kecil, kita dapati jumlah luas permukaan bertambah jadi 40. Dan kalau kita potong lagi kecil, maka jumlah luas permukaan akan bertambah jauh lebih besar. Okey, kita balik ke nota tadi. Okey. So faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Ini kita belajar sedikit tentang apa yang panggil pelanggaran berkesan. Pelanggaran berkesan adalah pelanggaran antara bahan tindak balas yang menyebabkan tindak balas berlaku. Okey, maksud dia bila bahan A dan B, katakan asid hidroklorik dengan kalsium karbonat, bila berlanggar, kalau berkesan bermakna dia akan hasilkan hasil tindak balas C dan D, iaitu mungkin kalsium klorida, karbon dioksida dan air. Baik, kalau pelanggaran, kadang-kadang pelanggaran tu pelanggaran yang tak berkesan. Tak berkesan makna A dan B berlanggar, kalsium karbonat dan asid hidroklorik berlanggar, dia tidak dapat menghasilkan C dan D.
So yang tu kita panggil pelanggaran yang tak berkesan. Apa maksud pelanggaran berkesan? Kalau kita lihat kepada ni, pelanggaran berkesan adalah pelanggaran yang berlaku bila zara-zara berlanggar pada orientasi yang betul. Bermakna ada satu orientasi yang tertentu di mana A dan B perlu berlanggar untuk mendapatkan hasil tindak balas dan juga mencapai tenaga minimum, iaitu yang kita panggil sebagai tenaga pengaktifan. Apa maksud tenaga pengaktifan? Semua bahan tindak balas kita ada satu bentuk graf tenaga, dan ini adalah bahan tindak balas, ini adalah hasil tindak balas. Okey, bahan kepada puncak dia iaitu label tenaga sini, ini adalah tenaga pengaktifan. So pelanggaran kita, kalau kita langgar bahan A dan B, kalau dia langgar dan dia hanya mencapai tenaga sebanyak ni, so dia tidak akan hasilkan hasil tindak balas C dan D. Kalau dia berlanggar dan capai kat sini, juga tidak akan hasilkan C dan D. Bila berlanggar dengan tenaga yang lebih tinggi daripada tenaga pengaktifan, tenaga yang kita kata bahagian ni, barulah hasil tindak balas C dan D terhasil. So untuk pelanggaran berkesan, iaitu pelanggaran yang menghasilkan kita panggil hasil tindak balas, kita perlu memenuhi dua syarat. Dia mesti berlaku pada orientasi yang betul, bermakna susunan yang betul, dan kedua mesti melebihi atau sama dengan tenaga minimum yang dipanggil sebagai tenaga pengaktifan. So kalau tidak memenuhi dua-dua syarat ni, kita panggil pelanggaran itu adalah pelanggaran yang tidak berkesan. So tidak semua pelanggaran akan menghasilkan tindak balas kimia, hanya pelanggaran berkesan saja menghasilkan tindak balas kimia. So untuk berkesan mesti orientasi yang betul dan juga melebihi tenaga pengaktifan. So kita lihat kepada penerangan lagi tentang teori pelanggaran ni. So bila kita guna ketulan mama yang besar ni, didapati luas permukaan dia sangat kecil berbanding dengan ketulan mama yang sangat-sangat kecil ni. Apa yang berlaku adalah jumlah luas permukaan kalsium karbonat ni atau mamar ni adalah lebih besar. So peluang untuk pelanggaran di sini adalah kurang berbanding dengan peluang pelanggaran di sini yang lebih kecil tu adalah lebih tinggi. So bila pelanggaran ni lebih tinggi, maka peluang untuk dapat pelanggaran berkesan juga lebih tinggi. So kita lihat kepada satu persatu. Kita lihat kepada penerangan ini. Ion hidrogen daripada asid mesti berlanggar dengan ion kalsium karbonat. Okey, so mereka berlanggar dengan ion kalsium karbonat. Pelanggaran mesti mempunyai tenaga yang mencukupi, iaitu tenaga yang melebihi tenaga pengaktifan EA. Ketulan mama yang besar mempunyai jumlah luas permukaan yang lebih kecil. Okey, jumlah luas permukaan lebih kecil, terdedah kepada pelanggaran dengan ion hidrogen. Maka tindak balas adalah lebih perlahan dan mengambil masa yang lebih lama, sebab peluang untuk mendapat pelanggaran berkesan adalah lebih kecil. Okey, ketulan mama yang lebih kecil, iaitu contohnya cebisan, jumlah luas permukaan dia lebih besar dan dia terdedah kepada pelanggaran dengan ion-ion hidrogen. So frekuensi pelanggaran berkesan akan menjadi lebih tinggi. Bila banyak, kita kata luas permukaan lebih besar, lebih banyak peluang untuk berlanggar, frekuensi pelanggaran berkesan juga bertambah, maka tindak balas akan mengambil masa singkat untuk lengkapkan. So contoh-contoh harian yang kita boleh gunakan untuk melihat kesan saiz zarah terhadap kadar tindak balas adalah contoh untuk kita masak, katakan daging. Okey, daging yang kalau dalam ketulan besar, kita perlu masa yang sangat lama untuk memasak dia, sebab jumlah luas permukaan dia adalah kecil. So bila jumlah luas permukaan kecil, maka apa yang berlaku adalah kadar tindak balas adalah lebih rendah atau tindak balas lambat. So masa yang lama untuk memasak daging yang pada ketulan yang besar ni. Kalau kita hiriskan daging tu kepada lapisan-lapisan ataupun ketulan-ketulan yang kecil, apa yang berlaku, jumlah luas permukaan menjadi sangat besar
Dan kita tahu bahawa bila kita hiris keca dan kita masak, cara atau masa untuk masak tu menjadi sangat pendek. Okey, sebab kadar tindak balas menjadi lebih tinggi. Jumlah luas permukaan tu lebih banyak. Okey, kita lihat kepada contoh satu lagi. Letupan adalah perkara biasa pada lombong arang kayu, arang batu. Debu arang batu sangat halus bercampur dengan gas metana. Gas metana adalah gas yang dihasilkan daripada kita kata bahagian bawah tanah yang mudah terbakar. Nyalaan bahan-bahan akan mencetuskan letupan. Okey, bila debu yang kita kata debu-debu yang kita kata debu daripada arang batu ni, luas permukaan dia sangat-sangat besar, sebab bila kecil dia mempunyai jumlah luas permukaan sangat besar untuk tindak balas pembakaran berlaku. So lombong arang batu perlu ada sistem pengudaran yang baik. Kita perlu sedut keluar semua kita kata abu daripada arang batu dalam lombong tersebut. Okey, baik, kita tengok ada apa-apa lagi tak yang kita perlu terangkan. Okey, kita dah sampai kat sini. Okey, so yang seterusnya actually adalah faktor dari segi kepekatan, iaitu kita akan belajar minggu depan. So kita akan lihat kepada mungkin satu atau dua contoh daripada buku rujukan. Okey, so kita lihat contoh yang ini. Sekejap, cikgu cari contoh yang sesuai. Okey, so kita lihat pada contoh 16 ni. So eksperimen pertama ni menggunakan kalsium karbonat tapi ketulan besar. Yang ni kalsium karbonat juga kalsium karbonat tapi ketulan kecil. Dan isi padu asid hidroklorik yang digunakan adalah sama, kepekatan adalah sama. Dan kita diperlukan untuk terangkan mengapa terdapat perbezaan kadar tindak balas antara eksperimen 1 dan eksperimen 2. So eksperimen 2 ni, kalau kita lihat ketulan adalah ketulan kecil, maka kita mesti nyatakan jumlah luas permukaan kalsium karbonat adalah lebih besar. Okey, ini untuk dapat markah pertama. Okey, bila saiz kecil, jumlah luas permukaan besar. Lepas tu kita kena nyatakan bila jumlah luas permukaan besar, frekuensi pelanggaran antara ion hidrogen dengan ion karbonat adalah meningkat ataupun bertambah. Okey, dan lepas tu frekuensi pelanggaran berkesan. Frekuensi pelanggaran dengan frekuensi pelanggaran berkesan ada perbezaan dia. Pelanggaran tu pelanggaran biasa. Pelanggaran berkesan adalah pelanggaran yang kita kata memenuhi dua syarat, iaitu pada orientasi yang betul dan juga melebihi tenaga pengaktifan. So bila frekuensi pelanggaran bertambah, frekuensi pelanggaran berkesan juga akan bertambah, maka kadar tindak balas adalah lebih tinggi. So untuk soalan exam, kita perlu nyatakan 4 faktor ni bila kita nak terangkan sesuatu tentang mengapa kadar tindak balas lebih tinggi atau lebih rendah. Mula-mula nyatakan faktornya, iaitu saiz di sini. Saiz lebih kecil maka jumlah loss mungkin lebih besar. Lepas tu nyatakan frekuensi pelanggaran ada bertambah dan frekuensi pelanggaran berkesan bertambah dan kadar tindak balas bertambah. Okey, di sini kita perlu nyatakan frekuensi pelanggaran tu frekuensi pelanggaran antara ion karbonat dengan ion hidrogen. Yang di sini kita perlu bina persamaan ion dan kita hanya nyatakan ion-ion yang bertindak balas, tidak menyatakan bahan tindak balas secara umum sahaja. So kita akan lihat cara menulis persamaan ion pada masa yang akan datang, tapi kita perlu ingat untuk frekuensi pelanggaran kita perlu nyatakan pelanggaran antara ion-ion yang bertindak balas, bukannya bahan tindak balas. Okey, untuk petang ni kita ataupun hari ni kita belajar sampai sini saja.